Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan kuliah kita pagi ini. Mungkin ada beberapa orang lagi yang akan masuk lepas ni. Tapi saya record. Sesi ni saya record dan nanti boleh follow kemudian. Baik. Lecture kita pada hari ini adalah berkaitan dengan stored product pest. So, let us define what is stored product pest. So, stored product pest, the definition of a stored product pest jadi perosak barang simpanan. Barang boleh juga makanan simpanan. Okay. So roughly stored product can be divided into several categories. So let us list them down. Yang pertama is of course stored grains. Stored grains. Ini kita boleh senaraikan. Antaranya beras, gandum, in short, all kinds of cereals. Okay, cereals, etc. So this is the most important one because it is the apa kita panggil staple food, makanan ruji. Dan ini makanan ruji ini merupakan asas kepada bahan yang dikenakan zakat fitrah. Jadi lain tempat berbeza dia punya makanan ruji dia. Kalau kita di sini beras lah, kalau tempat lain di Eropah mungkin gandum. So this is the first category, and this is the most important food material that is prone to attack or infestation by stored grain ataupun stored product pest. So yang lain adalah dried food. Dried food. Ataupun dried fruits. I think this is very familiar with us now in Ramadan. Kurma, apa lagi, kismis, kemudian kacang, macam peas, peanuts, apa lagi, cashew. Okay. Banyak lagi yang boleh kita fikirkan. Itu dried fruits. Dried food, apa dia, ikan masin, ikan bilis, okay, etc. Okay, kemudian still in the category of food, canned or processed food. Processed food. So ini apa? Nestum, formula, milk, oats, okay, and etc.
Okay. Then we move on to pharmaceuticals. Pharmaceuticals. Pharmaceuticals ni ubat-ubatan. Okay. Segala jenis ubat-ubatan lah. Yeah. Okay, what else? Pharmaceuticals, and then okay, let's look at the non-food. Non-food. Yang ini kita panggil stored products. Non-food. Okay, ini banyak kategori lah. Non-food. Products. Food products. Okay. Okay, ada satu lagi yang saya nak tambah dekat sini on apa ni, condiments. Condiments ni apa, macam sauce. Okay. Jam, spread, macam peanut butter spread, kaya, semua tu. Okay. Okay, ada lagi nanti akan kalau apa terlintas nanti saya akan senaraikan. So let's move on to the non-food or food products. Let's move on to a fresh slide. On food product. Okay, apa dia barang-barang selain makanan yang terdedah kepada investasi serangga perosak. Okay, ini okay, the first one is textile, of course. Textile. Okay. Cloth. Apa lagi? Benang. Okay. Banyak lagi yang di bawah kategori pakaian. Kemudian upholstery. Upholstery. Ini alas cushion. Leather product. Dan yang lain-lain. Kemudian karpet. Okay. Lagi museum specimen. Okay, on display. Ini apa ni? Macam taxidermy. Skin specimen. Apa yang dimaksudkan skin specimen adalah itu haiwan yang awet sebagai spesimen museum.
Okay. Kemudian laboratory specimens. Okay, macam like the insects that we have on display, yeah. Specimen. Untuk pengajaran. Dan penyelidikan. Okay. Termasuk juga dekat sini cigarettes, rokok. There are many and many other materials. Okay, nanti ada lagi nanti saya akan tambah kemudian. Ataupun apa yang you boleh fikirkan nanti boleh cadangkan. Baik, let's go to the pests. What are the pests involved? Assalamualaikum, boleh dengar ke? Boleh, Doktor, boleh. Tadi internet tak stable. Boleh je. Boleh nampak skrin Boleh. Okey. Tadi dia alert kata internet not stable. Baik. Pest. Let's look at the pest involved. Apakah perosak yang terlibat? Untuk tujuan ini, the most important one is Coleoptera, kumbang. Kumbang dan bubuk. In English, beetles and weevils. Okay, what's the difference between beetles and weevils ataupun kumbang dan bubuk? Bezanya ialah bubuk ni dia ada snout ataupun muncung. Jadi kita tengok kumbang nanti dalam lab pun kita akan tengok. Kalau kumbang ni, kumbang kita biasa, you are familiar with it. Tapi kalau weevil ni, bubuk ni dia ada snout ataupun muncung. Dia punya peralatan mulut tu berbentuk muncung. So that is the only thing that differentiate beetles from weevils, but they are from the same order, Coleoptera. And then the next one is Lepidoptera. Okay, these are the two most important orders that are involved. Okay, and there are so many species, but we will concentrate on just a few as the more important ones ataupun the more common ones. Apa yang paling common ataupun yang paling kerap ditemui, sama ada di dalam konteks domestik ataupun industri, isi rumah ataupun industri. So what are these species? Let me list them down. Coleoptera. So let's look at Coleoptera first. So the species that we will look at is number 1, Cytophilus. Because every time you want to write the name of the species, it has to be in italics. Oryzae. Okay, and there's another one, Cytophilus zime. Okay, so the first one,
infest rice, Cytopilus oryzae dia menyerang ataupun makan beras. Cytopilus zeae dia menyerang ataupun makan jagung, ya. Okey. Maize, So from the name itself, from the name of the species, we can tell what is their substrate ataupun makanan yang di mana dia wujud, sama ada beras ataupun jagung. And then the next one is Tribolium castaneum. Okay, Tribolium castaneum. And then the third one is Trogoderma granarium. Ataupun dalam the common name ataupun the colloquial name. Colloquial ni maksudnya nama tempatan sebagaimana disebut oleh orang tempatan sebut ni, kumbang kapra. Okay, dalam bahasa Inggeris kapra beetle, that is a common name. Okay, so those are the three species that we will look at in this lecture and also in lab later on from the Colopterian order. And then Lepidoptera. So Lepidoptera ni, if you just to recap, ini adalah kupu-kupu dan rama-rama. And we will look at one representative species, iaitu kupu-kupu beras. Cosyra cephalonica. Cosyra, that's a scientific name. Cosyra cephalonica. Ataupun nama tempatannya ataupun nama setempatnya ialah kupu-kupu beras. Okay, so these are the 4 species that we will look at in this lecture. Okay, Cytopilus oryzae. Ini kita panggil kumbang tepung. Bukan kumbang tepung, dia bubuk beras, sorry. Kutu beras sama juga doktor? Kita panggil kutu beras lah, tapi sebenarnya nama dia adalah bubuk beras. Oh, okey. Okay, saya letak ni bubuk ataupun kutu beras. Biasa memang kita panggil kutu beras lah. Okay, now as the name denotes, sebagaimana yang yang tergambar pada nama dia, ini adalah sejenis bubuk. Maksudnya apa? The appearance ataupun rupa bentuk peralatan mulut dia adalah seperti moncong. They having a snout. Okay. Jadi semua yang ada moncong ni kita panggil weevil ataupun bubuk. Contohnya macam kita ada red palm weevil, RPW.
ataupun kumbang kelapa sawit yang ada snout juga. Dia besar tapi dalam beras ni kecil. So okey. Baik. Bagaimana dia melakukan serangan? Iaitu bubuk mengorek, bubuk dewasa mengorek beras dan menyediakan ruang kosong untuk meletakkan telur. So what they do, they will bore a hole inside a grain of rice and then they deposit the egg. Dia akan bertelur di situ. Dan telur tadi akan menetas. Larva akan memakan butir beras tersebut dari dalam sehingga hancur. Okey. Dulu kita beli beras dalam guni secara terbuka ataupun expose, so memang banyak kutu ataupun bubuk beras, dan beras pada zaman dulu bila kita beli dalam keadaan seperti itu memang sangat terdedah kepada serangan bubuk beras. Tapi sekarang beras sudah dipaket, sudah dijual dalam bentuk paket. They were packed properly, dikilang lagi dan kemudian dijual di kedai-kedai runcit. So memang tak ada bubuk dekat situ, jarang untuk ditemui. Dan apa ni? Simptom dia adalah beras yang hancur menjadi debu dan juga the physical presence of the weevil, juga kehadiran fizikal bubuk. Okay. So same thing with Cytophilus zimi. Kalau Cytophilus oryzae dia mengorek beras, Cytophilus zimi dia akan mengorek jagung. Jadi ini kaedah dia. Kita akan lihat kepada cara-cara mengawalnya kemudian. Okay, let's move on to the next slide. Tribolium castaneum. Castaneum.
Okay, ini adalah kumbang tepung. Okey, kumbang tepung ini bukan bevel sebab dia mempunyai peralatan bulat yang biasa, dia sejenis kumbang. Dia menyerang tepung. Bagaimana dia melakukan serangan? Lava memakan, start daripada bertelur. Kumbang ini akan bertelur di celah-celah guni dan rekahan. Lava memakan tepung dan hasil daripada metabolism ataupun proses memakan tadi, dia akan menghasilkan najis dan akan menyebabkan tepung kemerahan. Tepung kemerahan dan berbau. Okay. Ini akan menyebabkan tepung bukan saja berbau hapak, berbau hapak. Berbau hapak. Tepung tidak boleh digunakan untuk memasak. Contohnya kalau buat roti ke, dia tidak akan bangkit. Tidak akan bangkit. Walaupun menggunakan baking soda. Tepung untuk pembangkit, buat kek ataupun roti dan sebagainya. So dia tetap batat. Batat. Istilahnya adalah batat. Tak tahu mungkin you tahu ataupun tidak. Batat ni maksudnya dia tak naik lah dan keras. Okay. Satu lagi ialah tribolium castanium. Ini adalah perosak sekunder. Maksud perosak sekunder, kehadirannya adalah diawali oleh perosak primer. Maksud perosak primer ini adalah yang pertama hadir. Dan contoh perosak primer adalah Cytophilus oryzae. So masalah Cytophilus oryzae ini adalah kehadiran dia akan membuka ruang kepada kehadiran perosak yang lain yang kita panggil perosak sekunder. So dan nanti kita lihat pengurusan ataupun kawalan Cytophilus oryzae ini cukup penting untuk mengelakkan daripada infestasi serangga perosak yang lain yang datang kemudian. Okey, satu persoalan yang perlu kita ketahui bagaimana kumbang tepung hidup dalam beras.
dalam tepung ni. Tepung kering dan dia bergantung. Paling tinggi pun humidity ataupun kelembapan dia adalah sekitar 20%. Tapi kadang-kadang lebih rendah daripada itu. Kalau tepung itu benar-benar kering, dijemur dan benar-benar kering, maksudnya kelembapan, kandungan kelembapan dia adalah sangat rendah. Dan tak mungkin mana-mana hidupan boleh hidup dalam keadaan seperti itu. Tapi dia memperoleh airnya daripada kita panggil metabolic water. Dia boleh hidup. Kumbang tepung boleh hidup dengan metabolic water. Aku maksud metabolic water itu air yang dihasilkan dari proses metabolism. Okey. Iaitu digambarkan dengan penghadaman karbohidrat, sebab beras tu karbohidrat, starch, C6H12O6. This is the formula for water. Dia melalui proses metabolism, panggil hydrolysis. Hydrolysis untuk menghasilkan carbon dioxide campur water, campur ATP, tenaga. So the water in this formula is referred to as the metabolic water. Tak ada air. Dalam tepung tak ada air. Kalau tepung yang paling kering tu tak ada air. Tapi air itu diperolehi daripada proses metabolism tepung, which is a form of a carbohydrate. So the water from the process sustain the beetle. Dia hidup dengan air yang terhasil sebagai byproduct daripada proses metabolism. Kita tak boleh because that is enough. That is not enough. Kalau kita makan saja tidak mencukupi. Kita kena minum air. Okay. So we cannot rely on metabolic water alone. We have to drink. We have to drink water apart from the water that we obtain from our food. Okay, let's move on to the next slide. Trogoderma granarium. This is the third species. Trogoderma granarium. Okay, the common name is kumbang capra. Okay, for this particular species, this is kita panggil apa ni, non-endemic. Ataupun exotic. So what do we mean by that? It is not it does not occur locally
Dia tak wujud dalam dalam tidak wujud setempat. Maksudnya invasif. Invasif maksud dibawa masuk. Dibawa masuk. Walaupun unintentionally ataupun tidak disengajakan. Unintentionally. Baik. Okay. So, what is the origin of this particular beetle? They are present originally in the subtropical area examples of countries where these beetles are present. Myanmar, Thailand, Bangladesh, India. This is in the monsoonal area, kawasan monsun. Kawasan yang beriklim monsun. Also sub-Saharan Africa, sub-Saharan Africa. Contoh macam Nigeria, Niger, Senegal, Cameroon. Kawasan yang kering, dry, region. Dry. Extremely dry region. So persoalannya how did it find its way into the country? This is through trade. Beras yang diimport. So beras yang diimport khususnya from Thailand and India. Kita merupakan negara yang mengimport beras. So it came through rice, imported rice. Dan insiden yang pertama, the first incident was in 1964. Kedah dan Ampang di Selangor. So bila perosak ini dikenal pasti, we have a separate category for it. It is called quarantine pest. Perosak quarantine.
It is an indication that it does not originated locally, but actually came from outside. So kita tengok ciri-ciri Pterogodoma grynereum ni, they are highly resistant to dry condition. Okay. And they can remain as a larva. Maknanya arrested development. Perkembangan yang terhenti for 8 years. Kalau dalam gudang tu contohnya dekat Afrika, keadaan yang sangat kering tu, jadi larva dia boleh hidup untuk tempoh 8 tahun. And the molting process ataupun the life cycle is arrested, berhenti ataupun terhenti sehingga keadaan menjadi conducive when conditions are conducive for development in terms of humidity and temperature, then development will resume. Kembangan akan kembali. And they will turn into adults. Keadaan ni kita panggil apa? Robust, tahan lasak. Robust species. Okay, sebab tu perosak ni is a serious threat kepada industri beras negara. Okay, the fourth one, let's move on to the next slide. Okay, kita akan bercakap tentang the representative pests from the Lepidopteran group, Cosyra cephalonica. Kupu-kupu beras. Okay, bagaimana mereka dia melakukan serangan? Larva akan memakan beras. Beras yang hancur bercampur dengan ras. Ras ni najis je. Dan air liur, rembesan air liur, sehingga membentuk tali, gumpalan yang bertali, gumpalan
yang bertali. Okay. So that is the symptoms. So itu berkaitan dengan kupu-kupu beras, which is quite easy to identify. Let's look at the control, kawalan. Management of stored grains. Pests. Okay, the first thing when we talk about control practices or management of stock grain pests is cleanliness. Okay, hygiene, kebersihan. Okay, so we have to make sure that the environment ataupun kawasan di sekelilingnya adalah sentiasa in a hygienic condition, bersih, dalam keadaan bersih. So in that case, you resolve the greatest challenge posed by the perosak makanan simpanan ni, kebersihan. Number 2 is what we call FIFO. FIFO stands for first in, first out. So what do we mean by FIFO? In the management of stocks. Stocks. In a godown, dalam gudang atau kilang. So the first consignment, barangan yang masuk, yang pertama, the first consignment arriving from the let's say daripada pengilang ni, from the mill, pengilang should be the first to send out to the distributor. Okay, so ini di peringkat gudang. So mana-mana consignment yang sampai awal, maka consignment itulah yang harus diagih-agihkan kepada pembekal ataupun pengedar. Okay, so that is FIFO. This is very important. Kita maknanya stock taking tu has to be properly recorded. Mana yang sampai dulu, yang itulah yang dikeluarkan ataupun diedarkan. And the next thing is of course the chemical control. Menggunakan pesticide from a number of formulation methyl bromide,
is one of the chemicals that will work against stalk grain pest. Okay. And then the next one is botanical pesticide. Ini menggunakan neem ataupun Azadirachta. That is an example, botanical pesticide. This is a naturally occurring pesticide. So in principle, those are the control methods or the management of stalk grain pests. So in the lab on Friday nanti kita akan tengok specimens. Dan saya juga akan letakkan dalam Putra Blast gambar-gambar serangga perosak yang kita bincangkan pada pagi ini. Okay, I think that is the gist of today's lecture. So I open up for questions if there are any. Silakan. Ada soalan? Any questions? Doktor, saya nak tanya. Yeah. Kan kalau macam satu Phyllis Oryzae tadi kan, kalau kan dia bertelur dekat grain kan, dekat rice kan. Kiranya ada perbezaan ke yang kita boleh tengok pada beras yang telah bertelur? Okey. Ya, Okey, beras yang ada telur tu dia akan tutup serangga dewasa akan tutup ataupun induk dia akan tutup dengan dia punya saliva, air liur dia yang akan mengeras. Jadi tak ada beza sangat antara beras yang bersih dengan beras yang sudah ada telur dalamnya, sebab dia sudah tutup dengan air liur dia yang akan mengeras. Jadi seolah-olah macam beras tu dalam keadaan yang belum disentuh. Dan kita cuma tahu apabila telur tadi menetas dan larva dia akan makan beras tu dari dalam, inside out, sehingga dia hancur dan bertukar menjadi debu. Okey? Boleh boleh tu. Kira tak bahaya ke kalau kita makan? Okey, dia biasanya kalau dah ada telur dalam tu, dia cepat. Telur tu akan menetas dengan cepat dan beras tadi akan pecahlah dan hancur. Dan dari segi ancaman kesihatan, kita setakat ni kita tidak ada sebarang kes lah. Mana orang termakan telur ke, ataupun termakan bubuk beras. Kalau zaman dulu memang beras tu perlu dipilih, istilahnya pilih. Maksudnya kita beli beras tu dijual secara terbuka, expose dalam guni, dan diambil dan dijual. Bukan macam sekarang ni kita beli dah siap dalam plastik kan. 5 kg, 10 kg, 1 kg macam tu. Tapi dulu memang kita beli dia timbang ikut berat lah. Ikut kati ataupun dulu pakai kati. Okey. Dan bila nak masak, beras tu perlu dipilih. Istilahnya pilih, dibersihkan daripada pasir, daripada kumbang, ataupun beras yang dilihat sudah tercemar oleh perosak macam kita sebut tadi, dia bergentil-gentil bertali, iaitu serangan kupu-kupu beras. Ataupun kalau Cytophilus oryzae, bubuk beras tadi, sama ada kita nampak serangganya ataupun beras yang sudah mulai hancur. That has to be removed. Sebelum dibasuh. Basuh pula 2-3 kali sekurang-kurangnya sebelum dijerang.
Itu proses masak nasi pada zaman dulu. Jadi apa ni unsur-unsur yang tidak dikehendaki yang mungkin boleh mendatangkan mudarat sama ada besar atau kecil itu dikurangkan risikonya dengan proses memilih tadi. Okey? Boleh Boleh teh, baik, terima kasih. Ada soalan lagi? Any other question? Okey, kalau tak ada nanti kita akan tengok di makmal. Amali pada hari Jumaat ini akan berlaku secara fizikal. Kita akan datang ke makmal macam Jumaat yang lepas. Dan bagi yang tak boleh hadir ada 3 orang daripada fakulti, kalau tak silap saya fakulti bahasa moden kalau tak silap saya. Memang polisinya memang tak membenarkan student pulang ke kampus. Jadi kita akan buat rakaman. Dan saya akan cuba dapatkan software untuk flipping tu. Rupanya handphone saya tak boleh flip video, so kena guna apps ataupun post production mungkin selepas rakam apa ni boleh di flip supaya the image is real, bukan mirror image. Nanti tak boleh, terutama kalau dia melibatkan apa ni bila saya menulis dekat whiteboard ni. Kalau saya bercakap saja tak ada masalah. Okey, kalau macam tu kita jumpa hari Jumaat nanti pada pukul 9 pagi. Okey? Kalau tak ada apa-apa komen ataupun soalan, kita bersurai dekat sini. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani ibadah puasa dan merebut semua apa-apa juga ganjaran yang disediakan ni. Dalam bulan yang penuh berkat ni, sama ada sedekahnya, puasa apa ni, solat sunatnya, baca Qurannya, zikir dan sebagainya. Terima kasih, nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Doktor.